Maka kata Imam Al-Bukhari radhiyallahu an, hadis yang beliau riwayatkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an daripada A'mash, tuan-tuan, daripada Salam bin Syurahbil, daripada Hubah bin Khalid dan Sawa bin Khalid radhiyallahu anhuma. Okey tuan-tuan, bercerita dia, ceritanya kedua orang sahabat ini bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sedang, tuan-tuan, membaiki rumahnya, membaiki dinding rumahnya. Kalau kita khabar, rumah Nabi ni ada besar rumah orang pancur, tuan-tuan. Rumah Nabi ni sangat sederhana. Rumah Nabi ni umpama bilik sahaja. Bilik, tuan-tuan. Isteri-isteri Nabi tu duduk selonggok dalam kawasan masjid, dalam kuartus masjid. Bercantum pula rumah Nabi dengan masjid. Kocik. Sebab itu sahabat, antaranya Abdullah bin Abbas, anak saudara Nabi, tuan-tuan, kemudian tuan-tuan Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat lain, Sayyidina Hudzaifah Al-Yaman, antara sahabat yang sompek tahajud qiyamul lail berjemaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kan? Maka mereka boleh menceritakan betapa kocik rumah Nabi tu macam kemah, macam fustat, kocik. Bahkan Sayyidina Hasan Basri, tuan-tuan biasa dengar nama ni kan, Sayyidina Hasan Basri, seorang tabi'in yang duduk membesar dengan keluarga Nabi, dia khabar dia boleh capai atap rumah Nabi tu. Ketika mana Sayyidina Hasan, tuan-tuan, umur dia mungkin 11-12 tahun. Dia pergi ke Basrah ikut abah dia ketika umur lebih kurang 15 tahun. Baru ambil vaksin 12 tahun, tuan-tuan. Dia kata boleh capai atap bumbung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membayangkan zuhudnya, kocik sempit rumah Nabi. Dan kita pun hari ni ada satu dua perbahasan di kalangan ulama' muda kita lah, yang muda, tuan-tuan. Antaranya Tok Guru kita di Kelantan itu, mengaji Yaman, kawan Ustaz Rahmat Mukhtar, Ustaz Tuan Guru Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat, tuan-tuan, dia ada cerita yang Nabi solat, dan kita pun tahu cerita ni. Nabi solat, masa nak sujud, Sayyidah Aisyah melintang di hadapan itu, terpaksa dialihkan. Nak membayangkan kocik itu tempat tidur, itu tempat tetamu, itu ruang tamu, itu tempat solat. Kocik rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang diajar oleh Tuan Guru kita, Sahibus Samahah Datuk Mufti. Dia khabar benda tu Sayyidah Aisyah tidur dengan pakaian dia, maknanya Nabi alihkan kaki Sayyidah Aisyah tu, maknanya beralas, ada alas. Maka sebab itu mazhab kita kata kalau sentuh beralas dari sudut wuduk tak batal. Tapi geng-geng yang sebelah sana kata tak ada alas. Tak ada alas maknanya persentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wuduk. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Kerana mazhab Hanafi dikatakan ayat yang kita jadikan dalil batal wuduk, aula mastumun nisa, dalam surah, tuan-tuan, dalam surah An-Nisa, aula mastumun nisa, antara perkara yang membatalkan wuduk ialah bersentuh dengan wanita. Imam Abu Hanifah kata al-lams di situ, persentuhan di situ ialah bermaksud jima', bukan sentuh kulit. Ini tuan-tuan, itu khilaf di kalangan para fuqaha. Maka kita dah sebut tadi betapa sempit dan kecilnya rumah Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita muliakan, yang kita sambut bermula semalam awal Rabi', bermula sampai mana yang kita mampu kemuncaknya 12 Rabiul Awal, Rabiul Anwar, yang hati kita sentiasa tidak boleh terputus hubungan dengan Allah, tidak boleh terputus hubungan dengan Sayyidina Rasulullah SAW, yang berjuang, yang berkorban untuk kebaikan kita, tuan-tuan. Hidup Nabi serba sederhana. Maka dua orang sahabat ni datang, Nabi sedang repair rumah, dinding rumah Nabi.
tuan-tuan, dan 2 orang sahabat ni turut membantunya. Tuan-tuan ni bantu Nabi SAW, tuan-tuan, untuk tengoklah apa yang bocor. Maka tuan-tuan, maknanya kita kalau ada kerosakan maka bolehlah repair. Tuan-tuan, ini juga satu keperluan kita, tempat kita berehat, tempat berteduh. Maka Nabi juga SAW, tuan-tuan, membersihkan ataupun repair rumah Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, hadis yang berikut itu cerita tentang riwayat Sayyidina Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar. Tuan-tuan, pada halaman 206 hadis 454, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dikata apa dalam terjemahan dia? Daripada Qais bin Abi Hazim, kami ziarah kepada sahabat Nabi namanya Khabbab, bukan kebab, tuan-tuan, Khabbab. Khabbab ini, tuan-tuan, dia kata apa, tuan? Membakar dirinya 7 kali bakaran. Bukan makna bakar diri tu dia ambil lighter, dia bakar diri dia, ataupun dia buat unggun api, dia terjun dalam api itu. Bukan, tuan-tuan. Ini dipanggil dalam bahasa Arab, salah satu kaedah rawatan dipanggil al-kai. Streka ataupun, tuan-tuan, dipanggil al-kai. Dia dokek dengan contoh hijamah, bekam. Jadi dia pernah, kalau nak senang faham, 7 kali berbekam Sayyidina Khabbab, tuan-tuan. Ataupun macam mana kaedah rawatan, gunakan, saya tak tahulah, tuan, cucuk jarum ko, begitulah kaedah. Ini salah satu kaedah rawatan yang pernah dilalui oleh Sayyidina Khabbab radhiyallahu an. Tuan-tuan, bukan makna dia bakar diri dia. Terjemahan ini terlampau umum. Membakar diri itu bukan dia bakar sampai dia, tuan-tuan, hangus, tak. Tapi dia merawat dirinya dengan kaedah bekam, kalau kita boleh kata, tuan-tuan. Taib. 7 kali diulang. Lalu kata Sayyidina Khabbab, sahabat-sahabat kami terdahulu, ini bercerita di zaman tabi'in. Dia berburak, tuan, sebab ada Qais tadi datang ziarah. Maka dia ceritalah pengalaman dia dengan sahabat-sahabat Nabi yang terdahulu. Apa, tuan-tuan? Sahabat Nabi dulu tak dikalahkan oleh kepentingan duniawi. Dan kita sekarang tidak mendapatkan tempat kecuali debu. Makna, tuan-tuan, macam mana mewah, macam mana kaya pun seseorang itu, dia takkan tinggalkan masjid. Macam mana penting jawatannya, tuan-tuan, tinggi pangkatnya, tuan-tuan, dia takkan tinggalkan Quran. Begitulah suasana hidup di kalangan para sahabat yang berdamping dengan Nabi SAW. Zaman tabi'in, tuan-tuan, orang dah mula sikit leko dan lalai sikit. Sebab tu kalau saya sebut nama Imam Hasan Basri tadi, tuan, Sayyidina Hasan Basri, dia kumpulkan balik orang, jom kita zikir. Saya buat satu silibus tarikat, kita berzikir, buat tadarus, supaya orang tak lari dan hanyut, tuan-tuan. Itu dan zaman tabi'in. Zaman tabi'in itu masih generasi selepas itu, salafus soleh, orang baik-baik. Selalu saya sebut, tuan-tuan, kenapa zaman itu orang tak ada sambut maulid. Kenapa tak sambut maulid? Kerana mereka tak ada keperluan maulid. Kerana mereka memang baik. Kerana di depan mata mereka ada Nabi Muhammad SAW. Nabi dah wafat, dalam diri mereka itu ada akhlak Nabi Muhammad. Maka dia orang tak payah buat berjanji pun masa tu. Tak ada keperluan pun nak buat perarakan seperti yang kita buat setiap tahun di Pancur ni. Zaman itu tak perlu, sebab orang baik, orang sayang Nabi. Kenapa zaman itu tak ada Yasin malam Jumaat? Zaman tabi'in, zaman tabi'in, maulid ini tahun bila? Tahun 500 baru muncul. Kenapa lambat munculnya? Kerana kemunculan sambutan maulid itu kerana nak mengembalikan semangat kecintaan orang kepada Rasulullah SAW. Kenapa perlu ada tok guru pondok wujudkan malam Jumaat baca Yasin, buat tahlil arwah dan seumpamanya? Kerana orang, tuan-tuan, dah mula leko, Yasin pun tak nak baca. Kenapa perlu kumpul malam nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali dan seumpamanya? Sebab orang dah tak kona nisfu Sya'ban.
berbanding zaman dulu tuan-tuan, walaupun mereka tidak ada majlis khusus, mereka tidak perlu berkumpul kerana mereka sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tradisi tuan-tuan para sahabat, ya, para tabi'in dan generasi salafus soleh yang awal tuan-tuan. Maka dalam hadis ini disebutkan tuan-tuan, kata Sayyidina Khabbab, kalaulah boleh kita berdoa mati copek, biarlah Covid ni datang, jangan poi-poi. Kalau boleh, tuan-tuan, sahabat kata apa? Kata Sayyidina Khabbab, ya, kalau Nabi tak larang kami berdoa minta mati, nescaya kami akan doa minta mati copek. Sayyidina Khabbab kata, kalau boleh Covid janganlah poi. Ini doa anak-anak kita. Tuan-tuan percaya tak cucu tuan-tuan doa macam tu? Sebab tu sekolah tak boleh buka doa cucu tuan-tuan. Dia seronok duduk PDPR. Bukan PDPR pun, PD je, PR dah tak ada. Dia buka sikit pendaftaran, lepas tu dia lolap, dia main game. Dah berapa tahun? Dah setahun setengah. Elok-elok bulan 1 naik darjah 3, naik darjah 2, tak naik tahun. Bulan 3 esok pun nak cerita pindah tahun tuan-tuan. Doa anak cucu kita lah menyebabkan budak darjah 6 tak ada UPKK tahun ni. Sebab apa? Dia ikut Sayyidina Khabbab berdoa, datanglah bala, datanglah penyakit, kami nak mati copek. Tetapi perkara itu ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita dilarang minta mati, kan? Ya Allah, matikan copek ya Allah. Sebab dan ingat lepas subuh ni dapat boleh kuih pau dah habis, merajuk, matilah copek, merajuk tuan-tuan, kempunan makan ikan, tolu ikan, tembakul apa bunuh ikan tu. Merajuk tuan-tuan, dia minta mati copek. Ini maknanya perbuatan yang tercela kerana mempertikaikan, mempersoalkan qada dan qadar. Merajuk tuan-tuan, bini kahwin lain, dia ambil garpu cucuk biji mata dia. Dari sudut qada qadar, iman tak betul. Boleh tuan-tuan? Maka Sayyidina Khabbab kata, saya berubat, ya, tetapi Nabi SAW memang tegah untuk kita berdoa minta mati. Jangan doa minta mati, minta panjang umur. Walaupun lockdown, pusing balik, tutup masjid, buka balik, lockdown, kita pun tak tahu apa yang berlaku akan datang tuan-tuan. Tapi jangan minta mati copek, kan? Biar 20 tahun akan datang tuan-tuan masih ada lagi di masjid ni. Biar panjang umur tuan-tuan, supaya apa? Dengan panjang umur itu kita dapat terus beramal. Itu tujuan kita. Ataupun tuan-tuan kalau kritikal sangatlah, kan, memang tak boleh hidup, sana Covid, sini Covid, ni mati, ni tergolek, ya, bisnes tak jalan, parti kita pula dah tukar pula, nak jadi ketua menteri baru pula, dah tak boleh jalan pun dah, pusing, sana tak boleh, sini tak boleh. Kita doa, ya Allah, Allahumma in kanatil hayatu khairan li, kalau hidup ni lebih baik, panjangkan umur aku ya Allah. Tapi kalau mati lebih baik ya Allah, maka cabutlah nyawa aku. Kita serahkan kepada Allah yang menentukan tuan-tuan, apakah baik kita hidup ataupun lebih baik kita mati. Tuan-tuan, kan, antaranya kita tak nak sakit yang panjang, kita tak nak terlantar yang lama. Kenapa tuan-tuan? Nanti menghabiskan pahala pasangan kita, menghabiskan pahala, mengikis pahala anak-anak kita. Yang ni tak dapat balik minggu ni, yang ni tak boleh rentas, yang tu tak dapat, ada je masalah masing-masing, yang ni busy, ya tuan-tuan, yang ni pilihan raya kecil, pilihan raya negeri, masing-masing sibuk. Akhirnya abah ni yang terbaring terlantar ni tuan-tuan, merajuk, kocik hati, marahkan anak-anak tuan-tuan. Jadi kita tak nak terlampau lama terlantar sakit. Jadi dalam keadaan begitu, ya Allah, kalau baik aku nak semayang pun tak boleh dah, nak pergi masjid memang tak boleh, ya, maka ya Allah, kalau baik dengan aku mati, maka cabutlah nyawaku ya Allah. Itu tuan-tuan kaedah dalam kita nak berdoa. Apakah kita nak dikekalkan panjang umur tuan-tuan dalam kesihatan, kebaikan, keberkatan, ataupun ya Allah, kalau kita sakit ya tuan-tuan, kalau kita menyusahkan, lebih baiklah kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kalau itulah keadaannya, biarlah Allah mencabut nyawa kita. Itu boleh tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan sekalian, terus antara lain tuan-tuan, 2 orang sahabat tadi tuan-tuan, masih kepada orang sahabat tadi, iaitu Sayyidina Hubah
tuan-tuan, dan Senasawak, dua orang sahabat dah tuan-tuan, dia datang yang cerita Nabi tadi repair rumah. Maknanya tuan, dia bukan datang sekali, dia datang kerap kali berziarah ke rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, oleh kerana Nabi sedang repair dinding tadi tu, maka tuan-tuan Nabi kata apa? Nabi sebut tuan-tuan, ya, innal muslim yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquh. Seorang muslim dapat pahala infak yang dia keluarkan, belanja dia. Nafkah dia tu ada pahala. Infak dia tuan-tuan ada pahala. Nafkah yang paling kita kena jaga ialah perkara nafkah wajib, tanggungan kepada keluarga. Tuan-tuan, itu wajib. Yuran sekolah anak-anak tu wajib kita sediakan tuan-tuan. Penempatan, makanan, pakaian itu wajib. Nafkah wajib nama dia, ya tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, itu nafkah yang wajib. Tuan-tuan, nafkah yang kita beri, infak, tabung Jumaat, kul tabung subuh, tuan-tuan, apa infak yang kita beri tuan, semua itu ada nilai pahala di sisi Allah, kecuali illa fi syai'in yaj'aluhu fit turab, kecuali sesuatu yang ia jadikan di tanah. Apa tu? Tuan-tuan, renovate rumah, tuan-tuan buat rumah besar-besar, wadang-wadang, tuan-tuan yang duduk situ seorang je, bini pun dah tak ada, duduk dua orang, anak-anak semua dah keluar, tak nak duduk pancur ni. Buat rumah besar-besar, tuan-tuan, biar nampak rumah kita paling besar kat Seremban ni, tuan-tuan, biar nampak paling megah, lampu kita torang lampunya sampai ke jiboi tu, tuan-tuan, ada menara paling tinggi, rumah kita peribadi, maka Nabi kata yang itu tak ada pahala. Membina rumah, tuan-tuan, ya, mahligai yang besar, tuan-tuan, yang tinggi, yang ini semua kalau menggambarkan kemegahan, kesombongan, pembaziran, maka di situ tak ada nilai pahala, bahkan boleh mendatangkan dosa. Kan tuan-tuan kan? Kita akan komplain lah, kita kata patut kau berilah masjid nak pakai duit banyak ni. Income masjid pun tuan-tuan semua terjejas, sebab kita tak boleh penuhkan masjid dah. Penjarakan ni tuan, tinggal ya, yang ada dalam masjid kita boleh isi 1/3 je. Maknanya income masjid, tabung masjid pun biasanya lah akan kurang 2/3 daripada tabung yang asal. Tuan-tuan kan, banyak masjid yang tak boleh jalan program. Oh, Tuan Najwan ada. Banyak masjid yang tak boleh buat program, duit tak ada, kuliah pun tak ada, tuan-tuan, sebab bergantung dengan tabung, tuan-tuan. Maka kita akan kata kepada orang kaya ni tadi, yang membuat bangunan pencakar langit yang tinggi, yang mewah, tuan, kita kau berilah kat masjid, kita khabar. Tapi kalau kita punya duit banyak macam orang tu juga, macam datuk tu, tuan, kita pun sama ya, tak ya kita beri kat masjid dia, kita pun buat rumah besar juga kan. Ini tuan-tuan, kita masa kita tak dapat, kita kutuk orang yang dapat. Tapi kalau kita dapat, tuan, kita pun mungkin juga lupa diri. Ini memang tuan-tuan sifat manusia begitulah. Maka poin dia dalam hadis 455 ni tuan-tuan, Nabi SAW anjurkan kepada kita jangan salah letak duit kita. Semalam di Masjid Sendeng, Ustaz Kushairi baca khutbah. Kita faham lah, Ustaz Kushairi dia tak ada teks, semangat. Kalau lolap juga tak tahulah. Kalau Ustaz Kushairi khutbah, tuan-tuan, kita imam kita, saya pun pakai teks. Tuan-tuan, kalau Ustaz Kushairi dia tak ada teks, dia taji je, dia taruh je. Antara semalam yang beliau sampaikan, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita ditanya, mana kau dapat dan mana kau salurkan. Dapat tu satu masalah, sumber halal ataupun sebaliknya. Yang kedua, tuan-tuan, kat mana duit dah banyak, salur ke mana, pergi ke mana duit tu, mengalir ke mana kita punya duit itu. Itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala esok di yaumil mahsyar. Kalau tidak, dua kaki kita takkan boleh berganjak, terpacaklah kita sampai bila-bila dekat padang mahsyar tersebut, melainkan kita jawab soalan tentang harta kita tadi. Tuan-tuan, jadi jelas di sini kita hidup bersederhana, ada modal sikit, repairlah rumah, tuan-tuan. Kalau perlu, keluarga dah besar, tambahlah bilik, apa keperluan ikut bajet kita, tuan-tuan, ikut kemampuan kita, dan jangan bermewah-mewah,
jangan membazir tuan-tuan, kerana pembaziran itu tak ada kebaikannya, ya. Qala, tuan-tuan, terus hadis Imam A'mash daripada Abu Safar daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Nabi SAW ketika itu sedang, tuan-tuan, memperbaiki rumahku. Tuan-tuan nampak tak? Ya, Nabi tolong, Nabi repair rumah baginda, Nabi juga menolong sahabat, membantu sahabat untuk, tuan-tuan, memperbaiki rumah. Tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, maka rumah Sayyidina Abdullah bin Amru, tuan-tuan, buat daripada kayu. Kalau kita kata buluh, kayu, tanah, tuan-tuan, rumah yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Amru. Maka Nabi tanya, ya, Nabi tanya, ya, apa yang kau buat ni? Apa bahan untuk kau bangunkan rumah ni, wahai Abdullah bin Amru? Tuan-tuan, maka kata Nabi, aku jawab, aku sedang baiki rumah yang aku buat daripada kayu ni. Tuan-tuan sekalian, maka Nabi jelaskan, al-amru asra'u min dhalik, urusannya lebih cepat dari itu. Apa makna, tuan? Yalah, Nabi kata, Amru, wahai Abdullah, ana Amru al-As, wahai Abdullah, ya, betul lah, rumah ni penting tempat kita berteduh, tuan-tuan. Ya, musim sekarang ni rumah masjid memang ada aircon, kena ada aircon, panas. Keto kita, tuan-tuan, ada aircon. Okey, bukan mewah. Masjid yang ada aircon bukan makna masjid tu nak bermewah-mewah, tapi aircon dalam konteks hari ni ialah satu keperluan. Kecuali tuan-tuan punya badan ni memang lasak, memang tak manjur, memang tahan, tak apa. Biasa masjid, tuan-tuan, yang kita tengok ada satu DPD di Port Dickson, ada satu masjid, tuan, dia bertahan, Hajimat, Masjid Tuan Bukit, dia bertahan tak nak pasang aircon. Orang lari. Sebab orang punya badan ni, tuan, badan kita ni dia dah, kulit kita ni dia serasi, kena ada rasa-rasa aircon sikit. Satu, kipas gergasi, aircon. Orang akan datang masjid surau, tuan-tuan, orang cari yang situ. Sebab saya jelaskan tadi, dia bukan isu mewah, tapi memang keperluan hari ni. Okey, tuan-tuan, baik. Tuan-tuan sekalian, apa Nabi jelaskan tadi? Wahai Abdullah bin Amru, yo, betul, rumah penting. Aircon hari ni perlu, kita kata, tuan-tuan. Keto kita pun ada aircon. Kalau tak ada aircon, panaslah kita, tuan-tuan. Walaupun nak buka tingkap, tuan-tuan, takut hujan dan seumpamanya lah. Tapi Nabi nak ajar apa, tuan-tuan? Betul, ya, rumah penting, tetapi rumah kita ni akan roboh. Rumah yang kita bina, yang kita bangga-banggakan, yang paling mahal, akan runtuh. Dan mungkin, tuan-tuan, rumah yang kita beli, yang kita bangunkan dengan segala kemewahan, tuan-tuan, ditinggalkan kosong, tak berpenghuni, kan? Dan banyak anak-anak tak nak duduk rumah mak abah dia. Dia ada rumah kat KL, dia kata Pebarang Seremban, dia main Shah Alam, dia nak Damansara. Dia kata tak nak, sini tak jam, kita nak kawasan yang jam. Dia hidup seronok dengan jam. Akhirnya, tuan-tuan, rumah yang dibangunkan dengan harga 1 juta tadi tinggal macam tu, ya. Nak wakaf, masalah, yang nak tak setuju, yang nak berkelahi. Nak bagi, tuan-tuan, jadi banyak masalah. Betul, tuan-tuan, rumah yang kita bangunkan penting, tuan-tuan, tetapi yang lebih penting daripada itu ialah, tuan, membangunkan iman kita. Itu makna dia. Dunia ini penting, tuan-tuan, sebagai jambatan kita, persediaan kita menuju akhirat. Tuan-tuan, luaran kita ini, mata kita kalau tak nampak katarak, kena buat operation. Kalau tak cukup power, tukar spek. Telinga kalau tak dengar, pergilah klinik, kita rawat. Zahir kita, tuan, perlu kita rawat. Tetapi lebih wajib lagi kita merawat batin kita, dalaman kita, hati kita tu lagi wajib kita rawat, tuan-tuan. Ini pengajaran yang Nabi nak sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Amru dan kepada kita semua, tuan-tuan. Penting. Keto tu penting, tuan-tuan. Tapi, tuan-tuan, bukan penting dia punya body dia, bukan cat dia. Kena tengok yang paling penting, enjin ni tak beragam. Tu tanya Abang Azmi lah, Haji Azmi, dia tahulah apa enjin ni.
Tuan-tuan kan, biar kereta tu luar nampak besok-besok, tapi dia berdesuk, dia laju, mana urusan kita selesai dengan kereta. Luar penting tuan-tuan, tapi lebih penting lagi apa? Dalaman. Ini tuan-tuan, cantik masjid, ada kipas lampu baru susun cantik, ini penting. Tapi lebih penting ialah pengimarahan dari sudut ilmu, dari sudut zikir, dari sudut yang tuan-tuan buat sepanjang hari, tadarus. Itu lebih penting daripada tuan-tuan memikirkan pasu, memikirkan tuan-tuan macam mana nak cat. Penting, saya khabar tadi, tak salah dah, ada cat tu tak salah tuan-tuan, tetapi lebih penting lagi tentang pengimarahan, iaitu ilmu pengimarahan, menjadikan solat berjemaah, majlis-majlis zikir dan seumpamanya sentiasa hidup tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya ambil hadis yang terakhir. Tak ada, tak akhir, 7.30 saya berhenti tuan-tuan, sebab nak cover 4 bulan punya kelas. Tuan-tuan 10 minit lagi. Ya, maka Nabi SAW tuan-tuan memahami keperluan umat. Maka untuk orang yang ada kemampuan, timbalan SUK, tuan-tuan yang ada kemampuan, kontraktor, pegawai pencen jusa, ada kemampuan, ataupun anak tuan-tuan, ada yang kapten, ada yang berjaya, alhamdulillah tuan-tuan, dia nak buat rumah besar, anak ramai, dan dia anak sulung, adik-adik akan kumpul rumah dia, boleh buat rumah besar tak? Ini jawapan dia tuan-tuan. Maka Nabi sebut daripada hadis Nafi' bin Abdul Haris, tuan-tuan, qala sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'il muslim, min sa'adatil mar'i, antara ciri tanda kebahagiaan ada 3 tuan-tuan. Tanda bahagia antaranya Nabi kata 3. 1, al-maskanul wasi', rumah yang luas, yang selesa. Nampak? Jadi kita tak pandang selek pun. Saya tak ada jealous pun orang yang rumah besar ni, tak jealous. Itu rezeki dia lah. Rezeki dia, dia mampu, duit dia banyak, keluarga dia besar tuan-tuan, dia perlukan rumah yang besar, maka tak ada masalah. Orang yang memiliki rumah yang luas, ini tanda kebahagiaan. 1 tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, ya, yang disebutkan oleh Nabi di sini tuan-tuan, wal jaru salih, tetangga yang baik. Kita dah bincang panjang dulu tuan-tuan beberapa hadis yang dimuatkan oleh Imamul Bukhari dalam kitab ini tentang pentingnya memiliki jiran-jiran yang baik, yang membantu kita, yang memudahkan urusan kita, yang menolong kita tuan-tuan. Itu ciri bahagia. Kalau rumah tuan-tuan banglo besar, saya pergi rumah kalau dulu masa bertugas dengan Tan Sri Rozali Ismail, tuan-tuan, rumahnya ada lift. Dia punya ruang dapur dia tuan-tuan, ruang dalam rumah tu tuan-tuan, dalam rumah tu punya dewan makan. Dalam rumah ada dewan makan untuk tetamu. Saya ingat 2/3 ruang solat kita ni, hampir 2/3. Dalam rumah tu bilik untuk jamuan. Dalam rumah tu tingkat 3 musalla, pakai lift. Itu memang dia duit banyak. Dia tak naik motor, dia tak naik kereta, dia naik helikopter, naik kapal terbang peribadi. Itu lantak dia lah, duit dia banyak. Tapi saya bayangkan macam tu tuan-tuan. Saya pergi sekali di Jalan Duta, di rumah lain pula, rumah RHB pula, Rashid Husin tuan-tuan, Jalan Duta. Ni rumah dia, sebelahnya rumah Montawi, yang ni rumah kerabat dia raja. Jalan Duta, Tan Sri RHB, Rashid Husin. Ni dulu bos saya lah dulu. Masa dengan Mais dulu, saya kerja dengan Rashid Husin lah, buat Masjid Husin dengan Masjid Senayan. Lepas tu pindah ke Puncak Alam. Geng-geng Pancu pun alhamdulillah ada ziarah saya dekat sana. Ya, muslimin dan muslimat, dia tahu saya boring kat sana, dia datang orang Pancu tengok saya kat sana. Ada gambar saya simpan ni. Tuan-tuan, gambar orang Pancu. Tuan-tuan, memanglah rumah Tan Sri itu besar. Tuan-tuan, ya, tak ada kita jealous dia. Sebab kau dah bagi 2 biji masjid kat Seremban, tak adalah kita jealous. Kan, yang Tan Sri Syabas, Tan Sri Rozali pun tuan-tuan, tak adalah kita jealous. Dia dah pam sebiji masjid kat Puncak Alam tu dah 50 juta. Dia dah buat satu mahat tahfiz tuan-tuan, dah kos
100 juta, jadi kita tak ada apa masalah. Kita tuan-tuan bersyukur kalau orang Islam yang kaya, kerana kekayaan itu disalurkan kepada tempat-tempat yang sebaik masjid dan ma'had dan seumpamanya, tuan-tuan. Jadi kita nakkan rumah yang selesa, tetangga yang baik, tuan-tuan. Kemudian wal markabul hani, kenderaan. Jangan tuan-tuan ambil kenderaan yang rosak, nak daripada rumah gitu sampai ke masjid 4 kali berhenti, padahal 1 kilometer je. Patut orang start kuliah 6.45, tuan-tuan, kita sampai 7.45 kuliah. Apa kena dengar? Kereta rosak, motor rosak. Tetapi tuan-tuan, kita dalam sudut itu bukan mewah, bukan mewah tuan-tuan, tetapi kenderaan yang selesa. Jadi tanda kebahagiaan apa? Dia hidup dengan Myvi yang dia pakai 15 tahun. Bahagia, Myvi dia elok, kemana ke sana kemari boleh gerak. Itu tanda bahagia, tuan-tuan. Maka sebab itu kita bukan menolak dunia, tuan-tuan, tetapi dunia itu kenderaan kita, rumah kita, kemasyarakatan kita, suasana jiran kita, tuan-tuan, yang baik ini semua menyumbang, memudahkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, tuan-tuan, hadis daripada Sayyidina Sabit ni nama penuh dia Sabit Al-Bunani. Sayyidina Sabit ni, tuan, dia guru kepada Imam Malik. Kalau tuan-tuan dengar mazhab Maliki, Imam Malik yang tak pakai selipar di Madinah, Imam Malik yang tak naik kenderaan di Madinah, imam yang kita ziarah di Baqi', Imam Malik, imam yang tuan-tuan ketika baca hadis, ketika menyampaikan hadis disengat oleh kalajengking, dia tak berhenti, dia teruskan menyampaikan hadis. Imam Malik yang dikata, tuan, setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik, maqamnya di Baqi'. Kita ziarah perkuburan Baqi', itu tuan-tuan ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik mengaji dengan ini Sabit Al-Bunani. Sayyidina Sabit ni, tuan-tuan, biasa cerita dalam sejarah, tuan-tuan, orang yang mati hidup semula. Apa maksudnya? Memang ada kitab Man Asha Ba'dal Maut. Ada sejarah beberapa ulama wali Allah Ta'ala yang, tuan-tuan, dah mati. Antaranya ni cerita Sabit ni. Sayyidina Sabit ni, tuan-tuan, dia punya doa ialah, ya Allah, izinkan aku solat selepas kematianku. Kita, tuan-tuan, hidup ni pun tak berapa nak semayang. Dia nak semayang lepas mati. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Ya, ketika tim tanah kubur, Nasir Bilal Khan, tuan-tuan, tim tanah kubur zaman itu menguruskan jenazah Sayyidina Sabit Al-Bunani, tuan-tuan, uruskan, selesai mandi, selesai kapan, selesai solat jenazah, bawa ke kubur, tuan-tuan, tanam, tutup kambus, tuan-tuan. Ada batu yang terjatuh daripada kubur tu, jatuh. Ni baru nak talqin lagi orang, tuan. Batu terjatuh, tuan-tuan, dan orang yang hadir di tanah perkuburan tu melihat Sayyidina Sabit ni dah togak berdiri. Apa buat? Bukan jadi pocong dah, berdiri untuk solat. Maka benarlah Allah makbulkan doa Sayyidina Sabit Al-Bunani solat selepas mati. Dia dah meninggal, tuan-tuan, tapi dia kekal solat untuk berlazat-lazat melakukan ibadah kepada Allah. Ini maqam Sayyidina Sabit Al-Bunani yang diceritakan oleh Imam An-Nawawi dalam Bustanul Arifin. Ini bukan cerita Ustaz Syuhada, bukan serta merang dia, tuan-tuan. Ini cerita Imam An-Nawawi, seorang muhaddis al-hafiz yang sufi, tuan-tuan, yang boleh kita percayai cerita beliau, tuan-tuan. Sayyidina Sabit ini, tuan, dia berguru pula dengan Anas bin Malik. Tadi murid dia siapa? Malik bin Anas. Guru dia sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, yang, tuan-tuan, kona khadam Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan. Maka dua murid dengan guru ni, muridnya Sabit, gurunya Anas radhiyallahu anhuma, berada di pojok. Pojok tu apa, Ji? Pojok ni tingkat atas, macam tempat muslimat ni lah.
tingkat 2. Zaman itu pun tuan-tuan, sahabat walaupun rumahnya kecil tapi dia ada 2 tingkat. Tuan-tuan kata Sayyidina tuan-tuan Anas dengan Sayyidina Thabit, kami berada di tingkat atas tuan-tuan, bilik library dia, bilik khalwat dia, bilik surau dia tuan-tuan. Dengan azan kita orang pun turun di masjid lah tuan-tuan. Dengan azan turun daripada bilik atas tuan-tuan. Dan langkah Sayyidina Anas sahabat Nabi ni pendek-pendek tuan-tuan. Saya punya kuliah kalau kat Pancu ni, untuk pengetahuan Sepul yang ambil rakaman, kalau saya punya bulanan kat sini, saya semayang Qabliyah kat rumah, sunat. Saya semayang subuh dekat surau Godong Lalang 50. Godong 50 ni surau mufti lah, Datuk Hasan Sail. Lepas tu baru saya datang sini, sebab saya tahu tuan-tuan ada tadarus, alhamdulillah kan. Jadi saya tak subuh sinilah, walaupun saya faham sini melempah ramai untuk solat jemaah, alhamdulillah tuan-tuan. Saya punya jadual kalau turn kuliah subuh dekat sini, itulah solat sunat kat rumah. Sempat subuh awal rakaat takbiratul ihram dengan imam di surau Pancu, surau Gedung 50, Gedung Dalang 50, baru saya sampai ke sini. Tapi yang sangkutnya ialah geng-geng yang tak tadarus keluar, saya baru sampai. Jadi saya tunggulah dulu, biarkan kereta keluar, sebab pintu kita kan sebelah aja musim Covid ni kan. Tunggu kejap, orang keluar habis 5 minit, saya masuklah. Tapi parking situ memang bagus, parking memang orang tak usik, penceramahnya tempat, alhamdulillah tuan-tuan boleh kita masuk. Okey, baik, kembali tuan-tuan. Pendekkan langkah ke masjid, kecilkan langkah. Tuan-tuan maka inilah pengalaman Sayyidina Anas, dia share dengan murid dia Sayyidina Thabit tadi tuan-tuan. Tapi dia cerita, aku dulu dengan Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid ni tuan-tuan, kita tahu panel penulis wahyu. Sayyidina Zaid ni tuan-tuan pula, Zaid bin Sabit ni tuan, Nabi bagi dia tempoh 2 minggu belajar bahasa Syriani, belajar bahasa Yahudi. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini cerita lain pula tuan-tuan, ulama di zaman Nabi antaranya Zaid bin Sabit tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Sayyidina Zaid pun tuan-tuan berjalan pendek, dipendekkan langkah untuk ke masjid. Maka ia berkata, apakah kamu tahu kenapa aku jalan macam ni? Lambek, bukan lambek, tapi pendekkan langkah tuan-tuan. Maka tuan-tuan katanya apa? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan macam ni. Nabi ke masjid tuan-tuan, langkah Nabi kecil tuan-tuan. Ya, baik tuan-tuan, engkau tahu kenapa aku jalan macam ni? Maka kata tuan-tuan Sayyidina Anas, wallah Allahu wa rasuluhu alam. Kata Sayyidina Thabit, tak tahu tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Anas tuan-tuan, kepada Sayyidina Anas tuan-tuan, untuk memperbanyakkan bilangan langkah kita untuk solat. Maka sebab itu dari sudut afdal, yang paling jauh dari masjid dia yang paling banyak pahala, sebab roda dia banyak kali pusing. Yang paling jauh tuan-tuan, ada sahabat nak pindah ambil tanah lot sebelah Masjid Madinah, Nabi kata tak payah pindah, jauh-jauh lagi bagus, lagi banyak pahala. Diyarakum tuktabu atharukum, ya, apa sahaja langkah kamu semuanya merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan.